Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Management Process di AM 23202. So, topik kita untuk hari ni ialah powder metallurgy. So, basically powder metallurgy ni kalau saya analogikan, biasa saya suka analogikan kan. Dia semacam apa namanya? Macam susu tepung. Kan? So, awak fikirlah macam susu tepung powder metallurgy ni. So, dia serbuk-serbuk kan. So, dia datang daripada serbuk kan. So, kalau serbuk, apa yang kita buat, kita akan mampatkan dia. So, bila kita mampatkan dia, kalau kita gerakkan dia akan pecah. So kita kena buat something untuk buat benda tu tak pecah. So basically kalau susu tepung awak kena letak air biar dia keras kan. Tapi dekat powder metallurgy ni lain sikit lah kan. So apa proses dia senang je kan. Proses powder metallurgy ada dua. Tapi material dia mahal. So material mahal satu, dia punya tu dia pun mahal. So basically jarang lah ada kat Malaysia guna powder metallurgy ni. So ada dua proses saja. Satu kita punya pressing. So pressing. So yang kedua ialah sintering. So basically pressing ni kita press saja. Lepas kita press kan. Lepas tu produk tu kita main green compact. Green compact tu lah yang kita tekan, tapi bila kita gerak-gerak dia akan pecah. Kan. So untuk dapatkan dia tak pecah kan. So dia akan masuk sintering. Sintering ni maknanya dia dipanaskan. Dia bukan panaskan mendadak. Dipanaskan lepas tu turunkan temperature. Dia bukan macam apa dulu yang besi gelas tu apa namanya. Lupa pula term saya kan. Dia dipanaskan tiba-tiba sejukkan. Tak, dia ni dipanaskan lepas tu dia sejukkan. Kan. So basically temperature dia ni, temperature yang dibuat ni akan berada di bawah uh, cairan. So basically benda tu kita tak nak dia cair, kita nak dia cair sikit je. Kan. So basically bila cair sikit, dia akan lekat. Lepas tu kita sejukkan dia akan lekat terus. Kan. So topology. So ini biasalah. So basically dia punya produk ialah neat shape atau neat shape. Biasanya mostly kita akan pergi neat shape. Neat shape ni mostly kita ada second process macam machining ke apa kan. Ada banyaklah proses selepas proses tu kan. So part-part dia. So basically dia punya main advantage untuk apa namanya? Main advantage untuk powder metallurgy ni dia macam dia kan sebab dia serbuk kan. So basically dia akan ada udara di antara sebut-sebut tu kan. So basically itu kita panggil porosity. Kat tak sistem ni. So dekat sini dia tulis term dia porosity lah. So ini dia punya main advantage. Kan, porosity. So porosity ni dia boleh ada banyak level. So kita nak porosity banyak, sikit. So bergantung kepada size material kita guna. Kan. So basically powder ni kita tak boleh lah dapat satu size saja. So kita akan dapat banyak size. And so kita kena gradekan size-size tu. So kenapa kita nak di porosity? Kenapa porosity ni advantage? Sebabnya kita perlukan mostly kita guna dekat filter ke bearing atau gear yang perlukan lubricant. Kan? So bila kita tuang, so bila kita tuang lubricant tu akan masuk celah-celah porosity tu kan. So dia akan stay dekat situ. So basically kalau lah kita gear kan, kita pakai machining kan. So basically benda tu akan lama-lama hilang. Dan ini dia tak akan hilang sebab dia akan berada di dalam tu. Kan. So tu main advantage dia. Main advantage dia ialah porosity. Kan. So ini reason-reason lain. So limitation lah basically lah. Limitation dan disadvantage. So limitation dia ialah mostly kita cerita pasal limitation lah. Sebab benda ni mahal salah satu kan. So kalau kat sini kita high tooling and equipment cost. Mahal. Dia memang mahal. Tak dinafikan mahal. Dan juga susah nak store. Sebab abuk besi ni pelik sikit. Lama-lama dia macam rosak kan. Dan dia sebab dia habuk satu lagi kan kalau dia terbakar dia macam mercun tuk 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 tuk, macam tu lah kan. So yang ni limitation ni boleh check lain. So ini pasal ni contoh-contoh dia parts ni kan. So kita ada mostly lah jenis uh, produk yang perlukan lubricant. And so macam mana kita buat powder ni, macam mana kita buat powder ni, kadang-kadang awak kena fikir macam mana nak dapatkan powder daripada besi. Sebab besi kalau awak sejukkan dia akan solidify. So macam mana tepung dibuat? Tepung so basically apa yang kalau saya cross dulu kan sebelum pergi situ. So yang ni diproses macam ni. So macam mana dibuat ialah dia pakai macam spray kan. Spray nyamuk ke apa kan. Kalau perasan kalau spray nyamuk kan dia keluar dia kan macam benda-benda kecil kan. Macam
material kecil-kecil lah, air kecil-kecil kan. So proses dia sama macam spray kan. So kenapa dia mahal? Kalau tengok sini dia kena ada molten metal. So maknanya dia dalam proses ini sentiasa metal tu kena panaskan. Sebab kalau biarkan nanti dia jadi keras. So automatically proses ni dia mesti molten, so basically dia mesti cair je memanjang kan. So lepas tu dia akan masuk sini, dia akan spray. So bila kita spray tu kan, kita tak boleh kawal dia punya saiz kan. So apa yang kita boleh buat ialah kita ayak dia lah kalau kat sini. So saya patah balik. Kalau kita, so kita, biasanya kita kena pakai ni, bahasa Inggeris ni mesh lah. Bahasa Malaysia ni kita guna ayak kan. Ayak kan. So bila kita ayak ni, so basically kita akan dapat adalah beberapa saiz, beberapa kategori kan. So saiz ada kecil, saiz besar kan. So saiz tu lah yang akan memainkan porosity kan. So so dia punya shape ni basically you takkan dapat identical shape lah kan. Sebab dia bukannya mole kan. So kita mengharapkan shape yang basically kita mengharapkan sphere lah kan. Tapi inilah ada banyak jenis lah shape ni. Dan shape ni lah kita nanti macam kita akan ayak kan. So itu pasal ni apa namanya? Dia punya material. So ini porosity. So basically ini porosity lah dia punya requirement dia. So jadi so inilah dia punya gambar lah. So basically kalau awak tengok dia besar dia kecil ni kan. So inilah kita akan separatekan dia kan, ikut spek lah. Kita tengok kan. So basically biasanya lagi kecil lagi mahal lah kan. So conventional press, so basically ini proses dia tadi. So ini proses-proses dia lah. Basically tadi saya cakap dua actually, satu kalau kita tengok ini kan, satu dengan dua ni actually sebenarnya sama juga lah ni kan. So ini blending and mixing of powder kan. Lepas tu kita compact. So basically satu dua ni satu proses lah tadi kita compact. So yang kedua ialah sintering kan. So pertama senang je lah kan. So basically apa yang kita buat ialah kita mix material ni, kita mix. Kalau kita ada dua jenis material mostly tak ada. Biasanya satu je kita punya macam apa, goncang-goncang lah kan. So lepas tu kita akan press. Dua ni kita akan press. So inilah material yang kita akan dapat. So yang ini sedang baca, so, compact ni. So inilah ni pressing lah. Compact ni pressing lah. Sama kan? Compact pressing kan. So kita press daripada sini, actually daripada banyak ni kan. Ini mana dia tak padat lah. So kita akan press, lalas dia akan jadi satu benda yang padat. So itu sebenarnya. So basically proses dia ialah satu press untuk dapatkan shape. Kita panggil green apa tadi ya? Green product. Lebih kurang tu kan. So lepas tu ini proses yang paling penting dalam sintering sebenarnya. Sorry, dalam powder metallurgy kan. So sintering ni dia punya proses jadi senang je sebenarnya. Kita panaskan, lepas tu kita sejukkan. So kenapa kita panaskan? Ialah kita nak kalau tengok kat sini actually kita nak cairkan dia. So kita cairkan dia supaya dia lekat kan. So basically ni lekat kan. Hitam-hitam kecil ni lekat kan. So tapi kita ada masalah juga kan. So awak tak boleh over panaskan kan. Dia mesti ada temperature lah, sebab bila kita panaskan automatically dia akan banyak cair. So kita tak nak banyak cair. Kita nak sikit je cair kan. So ni proses dia lah. So basically dia akan satu lah, dia akan apa namanya, lekat, lepas tu dia akan misalnya panaskan, panas dia akan kembang kan. So basically ni akan pause dia lah kan. So sini centering, ini center process. So ini dia punya mesin. So biasanya mesin macam ni kan. Kalau awak pergi industri nanti kan, apa saja mesin yang gunakan haba bentuk dia sama je kan. Mungkin term dia tak sama centering, tapi banyak produk yang perlukan pemanasan. Contohnya cat, macam contoh yang biasa kita guna cat lah. Cat biasanya awak kena panaskan lepas tu kan. So dekat sini kan, awak kena guna dengan start dengan preheat. Setiap benda dia tak boleh terkejut kan. So basically uh, kita kena panaskan dulu kan. So basically ni preheat, kita panaskan kan. Lepas tu baru masuk centering. So centering ni pun dia temperature, kalau kau tengok dia taklah terus mendadak kan. So dia ada temperature sampailah ke yang katakan ni temperature kena. Lepas tu kita main cool down. Cool down ni kan, kita
kita tak boleh terus keluarkan, katakanlah cooldown ni kita terus keluarkan dekat mesin, tak boleh. Sebab cooldown ni kalau kita keluarkan ke mesin, temperaturenya terlampau jauh. So nanti ada temperature drop yang besar kan. So basically cooldown ni pun dia, actually dia pemanas juga. Dia bukan sejukan, dia pemanasan, tapi angle temperature tu akan rendah, akan gradual. So, basically macam ni lah. So basically temperature dia akan gradual. Dia bukan awak lepaskan, bukannya awak keluarkan terus. Dia masa cool down, walaupun mana cool down, dia still panas, still ada heater kat situ kan. Uh, tapi temperature dia lebih rendah daripada ni kan. So itu saja sampai part satu. So saya actually sebab saya ada limit masa kan. So saya terangkan sini banyak sikit lah kan. So seperti saya cakap tadi, so basically apa yang awak akan ada, awak ada preheat ni. Preheat ni basically semua penting lah. Yang paling penting sintering lah. Tapi in order kita dapatkan sintering, and kita perlukan ada preheat dengan cool down. So satu dia panaskan ke temperature yang kita nak, lepas tu terus naikkan. Yang kedua ialah dia akan sejukkan. Term sejukkan seperti saya cakap tadi, dia bukanlah sejukkan. Dia still panaskan tetapi temperature ni rendah kan. So ini saja part satu. So actually ada part 2 sebab panjang juga punya part ni. Okay?